Saya menjumpa Al-Fadhil Ustaz Aimi untuk meneruskan kelas kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alaih wa nubri'u minal hawli wal quwwati ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Ain Syafiqah yang berusaha tim AQ Worldwide. Yang dihormati tuan-tuan guru, para asatizah, Datuk Datin, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi Ramadan ini kita dapat bersua kembali di dalam kelas tadabbur ayat perumpamaan dalam Al-Quran. Kelas yang mengenengahkan perumpamaan yang terdapat dalam Quran. Perumpamaan ataupun al-amsal adalah alat. Satu alat yang digunakan dalam bahasa bagi memudahkan pendengar kalam tersebut faham apa yang ingin disampaikan oleh pemberi ucapan. Ianya adalah permainan. Permainan bahasa yang terdapat bukan sahaja di dalam bahasa Arab, bahkan di semua bahasa. Bahasa ibunda kita pun ada permainan-permainan bahasanya yang menjadikan bahasa itu lebih indah, yang menjadikan maksud ucapan itu lebih dapat difahami dan sebagainya. Dalam Quran pun ada juga. Seperti mana yang kita telah sebutkan pada minggu yang lepas, dalam sesi yang pertama, al-amsal yang ada di dalam Quran ini ada 3 jenis. Yang pertamanya adalah jenis yang wadih, yang jelas, perumpamaan yang jelas, yang nampak perkakas yang digunakan dalam bahasa seperti masaluhum, kamasali dan sebagainya. Huruf kaf, harfu jar, amil bagi majrur. Dan di sana juga dalam Quran ada disebut sebagai perumpamaan domain yang nampak luaran kalam ataupun firman Allah Ta'ala ini mengarah kepada perkara yang lain, tetapi ianya
ada maksud yang tersendiri. Terkala Allah Ta'ala menyebut tentang sains, tapi sebenarnya ada perumpamaan yang Allah Ta'ala sedang gunakan. Dianya tak lain tak bukan tak lari daripada perkara yang berkaitan dengan akidah, penerimaan tentang tauhid, penolakan dengan atas nama syirik, dan seumpamanya. Dan di sana juga ada perumpamaan mursal. Saya ingat ini peserta yang sesi yang satu dulu, dia dah faham dah. Sesi mursal ni dia kalam ataupun firman Allah Ta'ala membawa kepada perumpamaan tersebut dengan firman tersebut. Ianya agak lebih mencabar, kena faham ayat-ayat Quran yang lebih banyak. Jadi itu semua adalah perkara yang kita nak bawa dalam kelas tadabbur perumpamaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya memilih untuk perumpamaan yang wadih, perumpamaan yang jelas, seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-17. Jelas perumpamaan yang Allah Ta'ala gunakan kerana terdapat di dalamnya perkataan masaluhum kamathali. Bila Allah Ta'ala guna masaluhum dengan kamathali, maka itu adalah perumpamaan yang jelas, perumpamaan ataupun Allah Ta'ala ingin membuat perumpamaan dengan lebih jelas. Ianya ayat 17 berada di awal surah Al-Baqarah, surah yang menceritakan surah yang panjang. Surah Al-Baqarah dia ada dua bahagian. Ayat 1 hingga 177 menceritakan tentang perangai puak-puak Yahudi dan Nasara, umat-umat yang terdahulu, yang apabila mereka menerima wahyu, mereka tolak. Bila datang Nabi kepada mereka, mereka bunuh. Bila datang kitab kepada mereka, mereka abaikan ataupun mereka ubah. Manakala bahagian yang kedua dalam surah Al-Baqarah yang panjang ini bermula daripada ayat 178 sehingga ayat yang terakhir dalam surah berkenaan adalah perkara-perkara yang menyusun sistem, bentuk, pattern, design yang perlu ada dalam umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 17 ni dia berada di awal. 5 ayat di awal Baqarah menceritakan tentang orang yang mengambil Al-Quran ini sebagai petunjuk. Mereka adalah orang yang bertakwa ataupun orang yang cuba menanam benih-benih takwa dalam hati diri mereka. Bermula daripada ayat 6 sehingga ayat 177, aksarul ayat, majoriti ayat menceritakan tentang perangai puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara, tentang ahli musyrik di Mekah, tentang golongan munafik yang hidup bersama dengan Nabi dan para sahabat di bumi Madinah. Ayat 17, Allah Ta'ala mulakan perumpamaan bagi orang musyrik yang berada di kota Mekah. Nak tadabbur ayat ni tuan-tuan, kena tasawur, kena gambarkan dalam kepala ni. Ayat ni berada ketika bumi Mekah, dalam fasa Mekah, ketika Nabi masih lagi berdakwah secara sembunyi. Sahabat-sahabat yang naif masuk Islam dalam keadaan sembunyi, menyorok-nyorok.
Ibadah yang mereka buat, mereka sembunyikan daripada pandangan manusia yang ramai. Golongan-golongan musyrik pembesar-pembesar mereka mengadakan kezaliman yang sangat dahsyat, keras kepada umat Islam, terutama golongan-golongan hamba sahaya, baik lelaki ataupun perempuan. Kita nampak gambaran tersebut berada di zaman tu. Kita baca ayat ni. Allah Ta'ala kata, perumpamaan mereka ini sebenarnya seumpama seorang lelaki yang sedang menyalakan api di dalam kegelapan. Di malam hari, gelap, bukan bulan purnama, mungkin kita kata anak bulan, ditambah lagi dengan awan yang tebal, tidak ada langsung cahaya, tidak ada langsung api. Di zaman tu, di tengah-tengah padang pasir, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, Nabi yang dibangkitkan di kalangan mereka seumpama seorang lelaki yang sedang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu. Apabila api itu dapat menerangi mereka, sepatutnya mereka ambil api tersebut supaya api itu bersambung. Tapi dalam tafsir sebut, bukan mereka buat begitu, bahkan mereka ketuk api itu untuk padam. Li'ihraq. Mereka padam benda tu. Api itu, seorang yang ada api, sepatutnya orang lain pergi ambil dekat dengan dia, minta api sikit. Jadi yang kawan yang kedua ni pergi ke tempat lain, orang yang ketiga lah minta daripada yang kedua, minta api sedikit. Macam kita lah ada lilin, kan? Tiba-tiba jiran sebelah ada api, ada dia punya lighter kan. Kita nampak, yalah masa tu tengah black out, kita pun bawa lilin kita. Kebetulan dapur gas pun dah habis gas, kita pula tak ada mancis, tak ada lighter. Kita minta daripada jiran sebelah, kita tengok rumah dia ada cahaya lilin, kita minta api sikit. Kita cucuh dekat sumbu lilin kita dengan sumbu lilin dia, kita minta api sedikit. Perumpamaan ni, tuan-tuan, perumpamaan untuk musyrik Mekah yang tak bijak, yang tak pandai. Mereka ni hidup dalam kegelapan sebagai umat manusia dah lama dah. Disebabkan mereka satu bangsa yang tidak ada Nabi setelah wafatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tidak ada Nabi sehingga datangnya seorang Nabi yang hujung ini daripada kalangan mereka. Sebelum tu mereka tidak ada Nabi, mereka tidak ada kitab-kitab wahyu yang daripada langit. Sepatutnya datang api, mereka ambil api tersebut dan mereka pas kepada orang lain. Dalam tafsir sebut, fi hadzal mawdu' fi hadzal mawdi'i rijalun qa'idun. Seorang lelaki yang sedang menyalakan api, di tempat tersebut ada lelaki-lelaki yang lain sedang duduk. Tempat yang gelap. Tapi tak bijak, tuan-tuan. Tak bijaknya mereka tak gunakan kesempatan ada api itu, mereka katuk pula, mereka ketuk, padam pula. Perumpamaan Allah Ta'ala bagi sangat tepat, sangat tajam dan sangat halus sikap mereka yang tak pandai untuk menerima, menyambut wahyu yang sangat bercahaya. Zahaballah, oleh kerana sifat mereka yang begitu buruk, zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala yang padam cahaya itu daripada mereka. Boleh jadi ayat ni setengah mufassir kata Nabi, dan setengah mufassir kata seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Al-Amthal fil Quran, dia kata
Boleh jadi ayat ni juga ditujukan kepada puak-puak musyrik Mekah yang hidup bersama dengan kawan-kawan mereka, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang dapat cahaya. Hari-hari jumpa sahabat-sahabat Nabi ni dalam muamalah harian mereka, di pasar, di sekitar Kaabah, lorong-lorong rumah mereka. Bukan mereka tak jumpa dengan sahabat-sahabat yang telah memeluk Islam, yang sering mendengar ayat-ayat Quran daripada mulut-mulut mereka. Tapi mereka tutup cahaya tersebut. Tak bijak, tuan-tuan. Kan? Macam kita lah, kan? Macam anak kita kan. Budak ni, dia suka dengan permainan kan. Dia suka dengan permainan. Jadi satu hari, satu petang tu kita bawa dia ke playground. Taman permainan yang besar. Tiba-tiba dia menangis. Tu kan. Tiba-tiba dia menangis. Kan? Dia lari daripada taman permainan, tak nak main. Tak bijak lah. Tak bijak. Maknanya sepatutnya budak dia punya semula jadi sifat semula jadi dia, naluri dia suka main. Dia nampak playground yang besar, kawan-kawan ramai. Tu. Kalau masalah dengan masalah sosial tu lain cerita, tapi budak kita bagi dia hadiah permainan, tiba-tiba dia marah. Tak bijak lah. Perumpamaan untuk orang dewasa musyrik Mekah, Allah Ta'ala perumpamakan seperti ini. Zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala padam terus cahaya yang bersama dengan mereka. Wa tarakahum fi dhulumat, dan Allah Ta'ala tinggalkan mereka di dalam kegelapan. Kegelapan syirik, kegelapan kafir, kegelapan kufur. Allah Ta'ala tinggalkan, tuan-tuan. Aku bagi cahaya, tiba-tiba kalian tutup, padam. Kalau tak sengaja lain cerita, ini memang sengaja. Dengan niat memang nak tutup padam cahaya Allah Ta'ala. Tak apa, aku tinggalkan kalian. Bergelumang, tenggelam, lemas di dalam laut yang sangat gelap. La yubsirun. Akhirnya, asbab daripada tindakan mereka itu, Allah Ta'ala menetapkan hukum tiada lagi cahaya buat mereka, maka mereka menunggu mati, tunggu mati, hidup beberapa tahun lagi, dan mereka tidak akan dapat lagi menampak, dan mereka tidak akan dapat lagi nampak cahaya Allah Ta'ala. Mati esok, bangkit memang tinggal untuk masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Summun, pekak. Letak pekak ni awal, tuan-tuan. Allah Ta'ala letak awal. Dahlah pekak, lahir pekak ni, tuan-tuan. Confirm bisu lah. Sebab dia tak dengar perkataan apa-apa. Tak pernah dengar perkataan daripada mulut mak ayah dia. Macam mana nak lahir perkataan dalam otak dia, lalu dia boleh bercakap. First pendengaran ni tak ada. Allah Ta'ala block. Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala letak, dengar tak ada dulu. Tu. Sebab dengar ni, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam susunan Allah Ta'ala letak dalam Quran ni, bila as-sam'u wal basar berkumpul, Allah Ta'ala sebut dengar dulu baru lihat. Sebab dengar ni penting. Tu. Dengar dapat melahirkan apa yang nak difahami. Tu. Lihat lain. Kadang-kadang kita tak lihat, kita dengar pun kita faham. Tu. Satu-satu penciptaan manusia Allah Ta'ala kata as-sam'u wal basar. Dengar dulu baru boleh lihat. Anak-anak yang dalam kandungan tu, maknanya kata dia dalam kandungan, memang dia duduk tidur dalam perut mak dia. Tapi Allah Ta'ala kata, dengar dia dah ada. Sebab itulah umat Islam digalakkan untuk baca Quran. Ketika mengandung, maknya, ayahnya baca Quran, dengarkan benda-benda yang elok, bacaan-bacaan imam Al-Quran, bacaan Quran pada imam-imam yang masyhur, supaya anak tu dengar kalamullah is first. Tapi dalam bab
menolak wahyu pun sama. Allah Ta'ala kata perumpamaan mereka ini summun. First kali memang pekak. Tak dapat dengar wahyu Allah Ta'ala. Dengar tuan-tuan. Tapi dengar tu tak boleh masuk. Tak boleh terima. Bukan kata telinga tak ada, pendengaran tu tak ada. Ada. Tapi ni perumpamaan. Perumpamaan dengar tapi tak boleh terima. Allah Ta'ala kata pekak. Yang kedua bukmun, iaitu bisu. Dengar tak boleh terima, nak cakap apa? Umat Islam dengar, terima, dia boleh sampaikan. Jadi dia seorang yang normal. Tetapi kalau bisu ni tuan-tuan, makna kata dia tak nak langsung tahu menahu tentang wahyu Allah Ta'ala. Betapa buruknya sikap mereka terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada umat ini. Umyun, buta pula tuan-tuan. Buta, tak nampak kebenaran. La fahum la yarji'un. Dan mereka confirm tuan-tuan, tidak akan kembali daripada syirik untuk kembali kepada tauhid. Mereka akan pergi terus ke dalam lembah syirik. Dan mereka susah untuk jumpa jalan kembali ke arah tauhid. Fahum la yarji'un. Mereka ini takkan kembali. Pergi itu keluar rumah memang tak balik-balik. Tu biasa kita sebut sesat. Anak-anak kalau kita tengok dalam iklan ni, kan anak hilang contoh, tak balik rumah, risau mak ayah ni. Anak buah hilang, tak jumpa-jumpa. Ada satu kali tu tuan-tuan, masa di rumah lama saya, pakcik dia datang di surau tu, dia kata, "Ustaz, tolong Ustaz buat solat hajat. Tolong buat solat hajat. Sebab anak buah dia perempuan ni dah berhari-hari tak balik rumah. Risau, mak ayah dia risau, pakcik-makcik dia risau." Tu sama ada ikut kawan dia yang lain ataupun dia diculik. Tu kan isu culik ni pun banyak dah bawa ke negara lain. Kemudian kita buat solat hajat. Kita buat solat hajat, doa. Alhamdulillah esok kembali anak buah dia tu, "Ustaz, terima kasih Ustaz. Malam tadi solat hajat, hari ni dah kembali." Kita buat solat hajat tu di surau. Ramai-ramai doa. Jadi kembali dia. Tu. Jadi keluar sesat ataupun dicolik ataupun tak jumpa jalan, Allah Ta'ala mengumpamakan untuk mereka yang memadam api cahaya Allah Ta'ala. Ayat yang ke-19. Masa ngaji ni tuan-tuan, kata guru 19 ni pun termasuk, 19-20 perumpamaan untuk golongan munafik. Tapi setakat saya yang cek kembali kitab-kitab tafsir ni, sebenarnya 19 ni sama dengan yang di atas. Hatta Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pun sebut 19 ni masih kes di atas, iaitu golongan musyrik. Kalau di atas Allah Ta'ala umpamakan golongan musyrik yang hidup bersama dengan Nabi, yang hidup bersama dengan sahabat-sahabat yang telah memeluk agama Islam, tapi tak guna manfaat yang sedia ada bersama dengan mereka, dengan perumpamaan seperti api yang berada di tengah-tengah lelaki yang duduk dalam kegelapan, manakala ayat 19 ni diumpamakan seperti hujan yang nak turun. Sayyibin maksudnya hujan yang nak turun. Ada dua perumpamaan. Yang ni perumpamaan yang kedua. Au kasayyibin. Tuan-tuan lihat perumpamaan dia, subhanallah. Kalau siapa yang ngaji bahasa Arab, kalau belajar di kuliah-kuliah bahasa Arab ni tuan-tuan, setakat kalau manusia ni perumpamaan dia simple je. Tapi perumpamaan Allah Ta'ala ni, walaupun dia perumpamaan yang jelas,
Dia sangat special, dia mempunyai banyak karakter yang sangat istimewa, sifat-sifat keindahan bahasa yang cantik, kemudian dia punya susunan memang kalau siapa yang dapat rasa ni memang sedap tapi kena belajar dia punya asas. Ilmu alat tu, balaghah tu kena ada dulu, baru dia dapat sedap rasa tu. Jadi Allah Ta'ala kata kasayibin, ataupun perumpamaan yang kedua seperti zawi sayibin, iaitu orang yang nak ditimpa hujan. Minas sama, daripada langit. Biasa-biasanya manusia ni kalau dia nak ditimpa hujan, biasanya dia akan 3 perkara. Kalau kata tempat tu nak ditimpa hujan lebat, biasanya ada 3 perkara ni. Dia siang, waktu siang, tetapi tiba-tiba dia nak ditimpa hujan lebat. Jadi ayat ni, dia ayat, kita nak sebut ayat sains ke Ustazah Syafiqah, ayat sains ke, ayat apa bio ke, Ustaz bukan tahu kan. Okey, jadi ni biasanya untuk geografi lah kan. Maknanya kalau kata orang ilmu alam ni dia tahulah. Biasanya ada 3 perkara. Kalau kata nak turun tu memang hujan lebat. Fihi zulumat. Yang pertama tanda dia gelap. Waktu siang tapi gelap. Tiba-tiba gelap. Yang gelap ni tuan-tuan, perumpamaannya untuk amalan-amalan syirik mereka yang mereka bergelumang di dalamnya. Fihi zulumat. Perumpamaan untuk mereka dengan amalan-amalan mereka yang syirik. Amalan-amalan kegelapan mereka yang mereka buat tak tahu menahu benda tu betul ataupun tidak. Selama ni buat hanya mengikut tok nenek mereka dan mengikut sangkaan sendiri sahaja. Tidak berdasarkan kepada apa-apa kitab, apatah lagi dengan kalam utusan Allah Ta'ala. Tak ada. Mereka buat tu ikut suka mereka, mereka reka, dan mereka tentukan begitu dan begini. Yang halal haram, haram dan halal. Allah Ta'ala kata, fihi zulumat. Mereka dengan amalan mereka seperti kegelapan, mereka sesat, tenggelam di dalamnya, dan mereka susah untuk keluar daripada kegelapan. Yang kedua, tanda yang kedua, biasa-biasa kalau hujan nak turun dengan lebat, yang kedua iaitu ra'dun, iaitu bunyi guruh. Bunyi guruh ra'dun ni tuan-tuan, bukan bunyi guruh yang lembut tu, tapi bunyi guruh yang kuat ni. Cahaya tak ada, tapi dia bunyi itu, dia bunyi yang menakutkan. Ra'dun. Bukan saya kata tuan-tuan, yang ni tafsir kata. Bukalah dalam tafsir Jalalain ke ataupun tafsir-tafsir yang lain. Ra'dun di sini maksudnya ialah guruh. Bermaksud al-wa'id, iaitu janji-janji ancaman kepada syirik yang mereka lakukan. Ancaman neraka, ancaman azab Allah Ta'ala yang menjadikan hati mereka takut dan gerun. Sepatutnya begitulah. Wabarakun, dan yang ketiga iaitu kilat. Dalil-dalil Allah Ta'ala sebut ni jelas dah. Tempat gelap ada zulumat, kemudian tiba-tiba ada ra'dun takut. Jadi mereka berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni hanya mengharapkan barkun. Ada kilat, mereka baru jalan. Tapi sepatutnya gitulah. Sepatutnya kilat ni memberi cahaya kepada mereka, tapi mereka tolak. Dengan cara yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Tuan-tuan, dalam perumpamaan ada perumpamaan. Tu. Memang seni ni Allah Akbar. Sangat luar biasa.
Allah Ta'ala maha hebat. Kalam dia sangat-sangat hebat, maha hebat. Dalam perumpamaan ada perumpamaan. Tadi soyibin tu dah perumpamaan dah. Sebab dia guna alat ka kat depan. Kemudian zulumat, ra'dun, barkun tu pun perumpamaan. Tiba-tiba datang perumpamaan yang lain lagi, masuk ke dalam lagi. Nak kata mereka tak nak terima semua benda tiga perkara ni tuan-tuan. Mereka buat jari jemari mereka masuk ke telinga ni. Asabi'ahum ni, biasa Ustazah Syafiqah dah belajar dah bahasa Arab. Asabi'ahum ni jamak taksir. Maknanya menunjukkan ke semua jari yang mereka ada tu mereka masuk ke dalam telinga. Padahal hakikatnya, biasanya kalau orang tak nak dengar cakap orang lain ni, dia letak satu jari je. Tapi Allah Ta'ala nak bagi gambaran yang hati mereka ni sangat tak nak dengar kalam Allah Ta'ala ni. Bukan kata satu jari, lima jari kalau boleh nak sumbat, mereka akan sumbat dengan 5 jari. Ini majas, mursal. Kalau kata ilaqah kuliah. Tapi yang dikehendaki ialah juz'iyah. Tu. Bahkan yang dikehendaki bukan sekadar juz'iyah, bahkan yang dikehendaki adalah makna yang sangat hati mereka itu degil. Yang ni penyakit kanser tahap 4 dah. Tahap 4 kan? Saya pun tak tahu kanser ni berapa tahap, saya pun tak tahu kan. Main teka je lah. Yang ni kanser tahap 4. Tak boleh nak rawat dah ni tuan-tuan. Doktor pun angkat tangan surrender lah. Hospital pun tutup kan. Hospital pun tutup. Ni tahap 4 punya kanser ni. Tu. Minta maaf tuan-tuan Bukan kalau ada yang sakit nyata saya minta maaf. Ini nak kata penyakit dalaman hati mereka. Penyakit tahap 4. Faham istilah ni okey, senang. Dia faham maknanya tadabbur, maknanya ni memang pesakit hati yang sangat degil, yang susah nak diubati dah. Kalau dalam surah lain, bukan kata telinga ni nak tutup dengan jari ni tuan-tuan. Bahkan muka pun tak nak tengok. Muka penyampai wahyu ni pun mereka tak nak tengok. Makna kata kalau nampak dari jauh tu lari dulu. Sampai tahap macam tu lah. Sepatutnya mereka berada di tengah-tengah padang pasir. Hujan nak turun lebat, mereka sambut dengan meriah. Macam geng-geng Pak Arab kita ni duduk dekat Mekah, Madinah tu. Hujan lebat macam mana tuan-tuan? Pesta tuan-tuan. Kan tak payah pasang lampu liklap. Mereka menari sebab gembira sangat-sangat hujan turun. Sepatutnya begitulah. Kita Malaysia ni tak ada sangat tuan-tuan. Kan hujan ni biasalah. Kan sebab tu kita bila nak faham ayat ni cuba kita berada di negara Arab. Di zaman turunnya Quran. Sepatutnya turun hujan ni gembira. Tapi bahkan mereka tutup macam ni tuan-tuan. Minas sawa'iq. Tak nak dengar daripada apa-apa. Sawa'iq ni apa ni? Suara petir ni. Hadharul maut. Alasannya, asbab dia ialah mereka takut mati. Bukan sebab petir tu panah mereka. Bukan sebab tu tuan-tuan. Takut mati ni sebabnya ialah kalau mereka terima tauhid ni, seumpama mereka mati. Itu yang tafsir sebut. Mufassir kita sebut, tukar agama ni tuan-tuan, seumpama mati lah. Tu. Nabi-nabi tuan-tuan, datang kepada setiap bangsa, setiap kaum yang mereka diutuskan, bukan nak ambil kerajaan, bukan nak ambil harta, bukan nak ambil tentera raja tersebut, tidak. Tapi nak ubah hati tu daripada syirik kepada tauhid. Itu je tuan-tuan. Nak ubah tuan-tuan. Seumpama mati, takut pada mati tu. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan. Sebab itulah sekarang ni umat Islam ditindas. Bukan sebab kita ni duk kacau lah anak dara mereka, tak ada. Bukan sebab umat Islam ni ambil kekayaan negara mereka, tak ada tuan-tuan.
Sebab kita bawa cahaya Allah Ta'ala yang sangat benar, yang sangat menepati cita rasa hati sanubari yang sangat dalam. Kalau mereka terima ni tuan-tuan, hati mereka kata ya. Tapi kalau mereka tu kata ya, makna kata memang seperti mati ya. Mengubah syirik kepada tauhid seumpama takut kepada mati. Perumpamaan lagi. Kan? Perumpamaan lagi. Hadarom ni perumpamaan juga tuan-tuan. Tersusun beberapa perumpamaan dalam ayat yang kita bacakan ni. Wallahu muhitum bil kafirin. Tak apa. Tak apa. Kalian nak hidup macam mana yang kalian nak, tolak wahyu aku, tolak sarana aku, tak ada masalah. Wallahu muhitum bil kafirin ni tuan-tuan. Macam mana saya nak kata Tapi kita tasawur gini macam kita niaga dekat satu tempat ni. Kan? Tempat kawasan ni dia ada Abang Long dia. Abang Long Fadil tu. Kan? Abang Long Fadil. Tibai je lah Ustaz. Baik. Kena bayar muka ni. Tu. Dia minta ke kita, dia hantar wakil. Tiba-tiba kita tak nak bayar, kita macam ufti lah. Ufti kawasan tu. Kita ni peniaga, kita ketegak juga. Kita tak nak bayar. Ketua Samsing tu kata tak apa. Kawasan ni aku punya. Kan? Kawasan ni aku punya. Mana semua orang kat situ tabik dengan balong ni. Tiba-tiba kita buat perangai pula. Seumpama gitu Allah Ta'ala nak kata, Wallahu muhitum bil kafirin. Aku yang meliputi mereka. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar. Fikiran mereka, perut mereka, biji mata mereka. Allah Ta'ala kata, aku yang pegang. Semua tu dalam genggaman aku je. Petik, mati tu. Tu. Itu maksud muhit tu. Maknanya sangat menggerunkan tuan-tuan. Kan? Muhit tu. Sebenarnya maknanya sangat menggerunkan. Tu. Nama-nama Allah Ta'ala ni, kalau kita nak faham dia, kita kena tengok konten ayat tersebut. Jangan kita ambil wallahu muhitum bil kafirin gitu je. Kena baca pada ayat sebelum dia tu. Au kasayyibim minas sama', baru kita faham. Muhit ni makna apa? Makna kata kamu nak buat apa, ikutlah. Tapi kamu tu dalam genggaman aku. Nyawa kamu tu di bawah kaki aku. Kalau aku pijak mati terus. Macam semut tu pijak mati terus. Itu maksud muhit. Gerun tuan-tuan, nama Allah Ta'ala yang ni muhit, gerun. Jangan main-main. Kan? Lebih kurang gitulah. Allah Ta'ala bagi ancaman. Ini zajrun. Wallahu muhitum bil kafirin, ini zajrun. Ancaman kepada mereka yang buat perangai ni. Kan? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni perumpamaan untuk orang munafik. Ayat 20 ni perumpamaan untuk orang munafik. Orang munafik ni tuan-tuan, sementara Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, mereka menerima Islam separuh-separuh. Makna hati mereka ni tak terima Islam ataupun terima Islam separuh-separuh. Separuh masih dengan Islam, separuh lagi masih dengan tok guru lama mereka. Kan di Madinah ni tuan-tuan ada tok guru lama dah. Tu orang Yahudi tu. Orang Yahudi tu dengan kitab-kitab mereka, dengan ajaran mereka adalah rujukan untuk orang Arab Madinah. Bila datang Nabi, makna kata datang tok guru yang kedua. Tok guru pertama kata lain, tok guru kedua kata lain. Jadi mereka ni confused sebenarnya. Orang munafik ni sebenarnya confused. Dalam keadaan sama-sama, tak jelas. Tu. Jadi disebabkan ada dua tok guru dalam mereka punya pegangan ni, sebab orang Yahudi ni tuan-tuan, dia dah jadi rujukan lama dah. Orang Yahudi ni tempat jadi rujukan agama, tempat jadi tempat rujukan untuk pinjam duit. Ekonomi Madinah ni Yahudi pegang.
Begitu juga kalau orang Arab Madinah ni kalau kata ada nazar lah, sesuatu kejayaan yang mereka dapat, usaha yang mereka buat, mereka pasang nazar, tiba-tiba berjaya. Mereka nazar tu nak bagi makan pada rahib-rahib pendeta-pendeta Yahudi ni. Maknanya kata idola dalam masyarakat yang sedia ada dalam masyarakat Madinah adalah puak-puak Yahudi. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran perumpamaan untuk golongan munafik ni. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kilat yang memancar ni, yakhtafu absarahum, menghilangkan kegelapan mata mereka. Berada tempat gelap, kemudian ada kilat. Harap ke kilat je untuk berjalan di tengah padang pasir yang gelap. Bulan tak ada, cahaya tak ada, api tak ada. Jadi bila cahaya kilat tu memancar, mereka jalanlah setakat yang mereka nampak cahaya kilat yang pertama tadi. Kemudian berhenti kat sana. Bila berhenti kat sana, tunggu kilat yang kedua lah. Apa makna ni tuan-tuan? Ini perumpamaan. Orang munafik ni, ketika mereka berada di dalam majlis Nabi SAW, mereka angguk kepala, betul. Sebab Quran ni, sesiapa pun yang dengar, pasti kata hati mereka akan kata, betul. Dalil yang dikeluarkan, dalil yang digunakan dalam agama ni sangat kuat. Menepati dengan akal yang waras dan hati nurani manusia, sifat semula jadi manusia. Tak ada beza tuan-tuan. Tak ada yang menyanggahi. Kitab sebut makna tepat. Bila mereka berada dalam majlis Rasulullah SAW, mereka angguk. Tapi bila mereka kembali ke dalam kelompok mereka, jumpa dengan tok guru yang asal mereka, mereka berubah. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Tatkala kilat itu menyambar masyaw fih, mereka jalan setakat yang mereka nampak. Kalau kata kilat yang tu nampak sampai hujung sana, jadi dia pergi ke sana. Sampai sana tunggu kilat yang kedua pula. Ini gambaran apa dia tuan-tuan? Untuk golongan munafik. Apa-apa yang boleh menyenangkan poket perut mereka, mereka terima. Tapi yang menggugah ekonomi mereka, dapur mereka, periuk nasi mereka, mereka tak nak ikut. Wa idza azlama alaihim qamu, bila kegelapan tu datang semula, mereka duduk kocoh berdiri macam tu menunggu kilat yang kedua. Walau sya Allah, kalau Allah Ta'ala nak tuan-tuan, setiap orang yang musyrik, setiap orang yang munafik, bila datang wahyu mereka tolak. Kalau Allah Ta'ala nak ni, Allah Ta'ala kata, aku boleh tutup pendengaran dan penglihatan mereka. Tak nak? Okey, tutup terus. Fuse tu ada dengan Allah Ta'ala, tutup. Biar buta, biar pekak. Tapi Allah Ta'ala tak buat lagu tu. Biar Muslim ataupun orang beriman dengan tidak beriman ni mempunyai lapangan yang sama. Allah Ta'ala biar je dulu. Ada pendengaran, ada penglihatan. Nak kaya, sama-sama boleh kaya. Nak berusaha, sama-sama boleh berusaha. Nak makan sedap, dua-dua boleh makan sedap. Biar kat muka bumi ni sama rata. Supaya di akhirat kelak, bila masuk neraka Allah Ta'ala, tak jadi isu dakwa, orang mukmin dapat makan sedap, kami tak. Orang mukmin ada, macam mana orang mukmin boleh beriman? Sebab apa? Sebab mereka ada pendengaran, mereka ada penglihatan. Kami ni Allah Ta'ala dah tutup dah, macam mana kami nak beriman? Allah Ta'ala boleh buat macam tu, tapi Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala biarkan. Hiduplah selama mana yang kamu nak, ikut perangai yang kamu nak, ikut jalan yang kamu nak buat. Allah Ta'ala biar semua tu untuk jadi satu alasan yang sangat kukuh untuk masukkan mereka ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allah Ta'ala biarkan. Biar sama, fair. Kalau nak lawan, sama-sama biar lawan Muslim dengan non-Muslim, mukmin dengan tidak beriman, sama-sama hidup atas muka bumi ni, sama-sama senang, sama-sama sakit, sama-sama senang, sama-sama susah.
ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang mempunyai penyakit itu, sama je. Muslim ke dia, tak Muslim ke dia, sama sahaja. Kuat tak kuat, bijak tak bijak, sama je. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kerana Allah Ta'ala sangat berkuasa di atas setiap sesuatu. Tetapi sifat hakim Allah Ta'ala tu maha bijaksana, Allah Ta'ala biarkan saja. Kalau ikutlah, Allah Ta'ala boleh padam dia pendengaran dan penglihatan. Ayat 21. Ini dakwa surah objektif yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni dia ada tiga objektif. Yang ni ya ayuhan nas ubudu, kemudian nanti wa ilahukum ilahu wahid. Bukan, minta maaf. Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua tu apa dia? Dia dakwa surah. Makna kata surah ni dia ada objektif dia. Makna ini dia punya main dia. Bila Allah Ta'ala telah datangkan perumpamaan di atas, tuan-tuan, maka Allah Ta'ala sebut dakwa surah. Apa yang aku nak? Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Beriman ke, tak beriman ke? Dengar sini. U'budu rabbakum. Menyembahlah, sembahlah Allah Ta'ala dengan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. U'budu ni, kalau terjemahan perkataannya sembahlah. Tapi dalam Jalalain kata wahidu, iaitu tauhidkan Allah Ta'ala. Setiap kalimah ibadah dalam Quran bermaksud tauhid. Tuan-tuan pegang ni. Setiap perintah ibadah dalam Quran, dalam Jalalain, dia akan terjemah dengan hendaklah kalian mentauhidkan Tuhan kalian. Apa sebab? Sebab Imam Jalalain dengan imam mufassir yang lain, dia pegang kalam pegang kalam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas yang Nabi doakan dia faqih dengan ilmu Quran ni. Kata Ibnu Abbas, kullu ibadatin fil Quran fahuwa tauhid. Dalam riwayat lain kata, kullu ibadatin fil Quran fahiya tauhid. Setiap kalimah ibadah yang kamu jumpa dalam Quran ni, ianya memberi makna tauhid. Kalau kita cermatilah takwil tersebut, tafsir tersebut, betul. Sebab agama-agama lain ni, dia dah ada ibadah dia sendiri dah. Agama-agama lain, geng-geng musyrik, geng-geng munafik, mereka dah beribadah lama dah, tuan-tuan. Tapi ibadah batil lah. Ibadah yang salah. Ibadah yang menambah-nambah daripada ajaran yang asal. Jadi bila Allah Ta'ala kata ibadah, perintah ibadah hendaklah diterjemahkan dengan perintah tauhid. Wahai manusia, hendaklah kalian mentauhidkan Tuhan kalian. Allazi khalaqakum. Sebab apa? Sebab alasan yang pertama Allah Ta'ala kata dalam dakwa surah yang pertama, iaitu sebab Tuhan kalian ini yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, termasuklah orang-orang yang terdahulu. Bahkan manusia yang kemudian, yang selepas ini. La'allakum tattaqun, supaya setiap manusia yang dilahirkan atas muka bumi ini mempunyai peluang, ruang dan sama melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, lalu mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjadi seorang yang bertakwa. Minta siapa yang open mic tu off dulu ya, mute-kan dulu. Okay, terima kasih. Allah Ta'ala itulah yang menjadikan bumi ini terbentang luas, was-samaa'a binaa'a, dan langit yang berdiri tegak di atas sana yang tidak kita lihat satu batang pun tiang yang menongkah
langit-langit tersebut bergantung di atas kepala. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Ta'ala telah menurunkan daripada langit air hujan. Dengan air tersebut fa akhraja bihi minas samarat, dikeluarkan daripada air tersebut pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, yang kalian boleh ambil benda semua tu untuk menjadi kesenangan, untuk menjadi makanan, menjadi kemudahan untuk kalian sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Ta'ala. Fala taj'alu lillah, yang ni dia punya kita sebut sebagai isbat. U'budu ke atas tu, yang ni isbat dia. Maknanya kata, apa maksud u'budu rabbakum? Iaitu jangan jadikan selain daripada Allah Ta'ala pujaan. Jangan jadikan selain daripada Allah Ta'ala sembahan pujaan kalian. Jangan. Andada. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian sangat tahu hari-hari hidup lihat kebesaran Allah Ta'ala, guna nikmat Allah Ta'ala 24 jam, tapi tak pandai menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Tuan-tuan, itu sahaja. Kita ada baki 6 minit. Kalau yang ni hujah lah. Hujah untuk macam mana nak lawan Allah Ta'ala ajar siap-siap. Macam mana nak lawan orang yang tolak Quran. Yang Allah Ta'ala ajar pada 2 ayat yang di bawah ni. Tapi kita tidak ada masa yang panjang. Kita pun fokus kepada ayat-ayat perumpamaan. Kalau tuan-tuan nak kupasan ayat-ayat ni, saya dah bersama dengan satu lagi company lah, iaitu Darul Qura. Sana 30 juzuk. Setakat ni Al-Baqarah dah habis. Kita nak masuk surah Ali Imran. Darul Qura. Boleh join sama. Saya pun penyampai di sana. Dah 2 tahun, dah 4 juzuk lebih kita dah kupas. Memang setiap ayat ni tuan-tuan terkala menjadikan kita suka, kadang-kala menjadikan kita menangis, berfikir, terfikir, kadang-kadang kita menjadi terlamun, dan sebagainya. Sebab firman Allah Ta'ala ni dia sangat luar biasa. Tapi perlukan bimbingan lah macam mana nak faham tu. Kalau baca seseorang tu takut tak faham ataupun faham lapis yang pertama sahaja. Sedangkan Quran ni maknanya sangat luar biasa. Wallahu alam, saya serahkan kembali pada Ustazah Ain Syafiqah untuk sesi soal jawab. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustaz Suhaimi. Jadi saya menjemput kepada sesiapa yang ada sebarang soalan, boleh typekan di ruangan chat. Baik, sekiranya ada soalan, tuan-tuan boleh type di bahagian chat. Dan sambil tu saya nak bagi tahu ni adalah kelas kedua. Sebenarnya kita buat kelas perumpamaan ni, saya bersama dengan AQ Worldwide sebanyak 12 sesi. Dan 3 sesi AQ Worldwide buat secara percuma lah. Makna kata ni yang kedua, minggu depan Sabtu kita jumpa lagi sekali dalam keadaan percuma. Dan saya harapkan tuan-tuan perempuan bersama dengan saya lagi sehingga 12 sesi lengkap sebab banyak lagi yang perlu kita tonjolkan, ayat-ayat perumpamaan ni yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang tuan-tuan tengok dia ayat sains, sebenarnya dia bukan untuk sains. Sains itu memang tepat, disebut dengan tepat, tetapi dia ada perumpamaan yang sangat dalam. Yang tu yang kena kalau boleh sertailah bersama-sama dengan kami ni, AQ Worldwide. Kemudian kata semalam pihak admin AQ Worldwide dia nak buat tadabbur untuk surah-surah lazim. Nanti saya tanya balik, ataupun juzuk 30. Itu pun nanti kita habiskan dulu 12 sesi ni. Maknanya kata dalam 3 bulan, 3 ataupun 4 bulan kita kasih selesai. Nanti kita buka tadabbur yang fokus pada surah-surah yang lazim lah. Sebelum ni ada dengan satu company juga, dengan Yayasan Awesome. Itu pun surah-surah lazim, sempat beberapa sesi je lah. Tapi tak istiqamah. Jadi Alhamdulillah AQ Worldwide minta saya buka lagi kelas. Nanti kita boleh
hubungi pihak AQ Worldwide seperti yang Ustazah Ain Syafiqah share ni lah. Setiap Sabtu kita dah bermula 11 Mac. Okey. Yuran tu 80 tu untuk 12 sesi lah. Saya difahamkan begitu 80 tu untuk 12 sesi, bukan setiap bulan 80, tidak Kemudian nombor yang boleh dihubungi pun dah ada. Okey, insya-Allah. Ustaz, ada soalan daripada Linda Zahari. Okey. Ustaz, nak tanya, zaman dahulu orang Yahudi akan bunuh Nabi semasa Nabi berdakwah. Apa konsep bunuh dalam konteks mereka menolak dakwah? Adakah bunuh fahaman atau sebaliknya? Jawapannya dua-dua sekali. Ada yang bunuh fizikal. Memang betul-betul mereka nak bunuh. Ada yang mereka bunuh fahaman. Disebabkan mereka berpegang dengan kitab Nabi Musa AS, maka pegang sungguh-sungguh, mereka pegang sungguh-sungguh dan mereka takwil kitab Taurat itu dengan takwilan mengikut kehendak cita rasa mereka sehingga menyimpang jauh daripada kehendak syariat Allah Ta'ala yang sebenar. Kemudian datang lagi Rasul yang kemudian membetulkan takwilan-takwilan tersebut, maka mereka cuba membunuh Nabi tersebut dan cuba juga untuk membunuh kefahaman yang sebenar tersebut. Seperti Nabi-Nabi yang lain setelah Nabi Musa tu. Hatta kisah Sayyidatuna Maryam, yang tu pun lahir Maryam tu untuk membetulkan balik takwilan-takwilan kitab Taurat yang telah menyimpang jauh. Nanti kita sampai surah Maryam, yang ni bukan, ini ayat perumpamaan. Kalau bersama dengan Darul Qura 30 juzuk, sampai surah Maryam nanti kita akan kupas cerita yang menarik kenapa Maryam itu dilahirkan oleh Allah Ta'ala. Baik lagi Ustazah. Cakap ni tu je kot. Oh, ada lagi satu. Daripada saudara Zufar. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan fi sittati ayyam? Apa yang dimaksudkan dengan 6 hari ini? Baik, terima kasih. Dalam firman Allah Ta'ala sebut fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Dia tak diterjemahkan dengan 6 hari sebab hari ni dia ikut pusingan matahari dengan bumi ni. Kalau kata bumi ni pusing sekali tu maknanya tu 1 hari. Sedangkan masa tu bumi tak ada lagi, langit pun tak ada lagi. Jadi 6 masa ni disebut sebagai 6 masa. 6 masa tu kita wallahu alam apa hitungan yang Allah Ta'ala guna, wallahu ta'ala alam. Tapi yang ni pun sebenarnya perumpamaan. Tapi tak apalah, saya sebut secara laju. 6 hari ni Allah Ta'ala sebut ni, kita akur lah. Kalau Allah Ta'ala kata 7 hari, kita pun kata 7 hari. Tak ada satu pun manusia tahu berapa hari, kecuali Allah Ta'ala khabar ke kita dalam Quran 6 hari, baru kita tahu, oh 6 hari. Kalau Allah Ta'ala katalah, bumi dan langit aku cipta dalam tempoh 30 masa, kita akan kata 30 masa. Jadi ayat fi sittati ayyam bukan untuk kita. Fi sittati ayyam ni dia satu signal bahawasanya Quran ni memang sama dengan kitab-kitab yang terdahulu. Sebab kitab-kitab yang terdahulu pun sebut sittati ayyam dan Quran pun turun sebut sittati ayyam, makna geng-geng Yahudi dan Nasara tahu Quran ni turun bukan daripada Nabi. Memang daripada langit sebab sumber dia sama, sebab signal dia sama. Sittati ayyam di sini, sittati ayyam di sana pun ada. Itulah signal yang Allah Ta'ala buat. Bukan untuk kita, bukan untuk pengkaji sains, bukan tidak. Yang tu untuk signal puak-puak Yahudi. Sebenarnya Quran yang sedang kamu tentang ni sama je dengan kitab Taurat yang kalian dakwakan kalian pegang dengan sungguh-sungguh tu. Itu maksud sittati ayyam. Wallahu a'lam. Lagi Ustazah? Ada lagi satu daripada Linda Zahari. Dalam konteks zaman sekarang juga masih ada yang takwilkan sendiri. Macam mana kita nak kenal pasti orang yang mentakwilkannya?
Memang bermula daripada semenjak di awal penurunan wahyu sehinggalah akhir zaman, memang ada satu kaedah dalam syair Arab sebut likulli muhiq batil wa likulli batil muhiq. Setiap orang yang benar pasti ada tentangan daripada orang yang batil. Kalau satu orang yang batil tu ada, pasti Allah Ta'ala wujudkan orang yang hak untuk lawan dia pula. Ada orang yang baik, pasti ada yang jahat. Setiap datangnya yang baik, pasti ada datang yang jahat, hasil daripada didikan, bisikan syaitan dan iblis. Jadi takwilan-takwilan ni yang menyimpang ini, kita kena tahu dulu takwil-takwil yang betul. Takwil-takwil yang betul. Kalau takwil-takwil yang menyimpang ni memang banyaklah. Mentakwilkan dengan zahir ayat sahaja, yang tu pergi pada ma'rifat lah, pergi kepada liberalisme lah, pluralisme lah. Mereka gunakan ayat-ayat Quran juga, tuan-tuan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih mereka guna juga. Tapi dengan takwilan yang salah, yang tidak ada bertepatan dengan agama ni. Sebab tu nak kenal pasti tu agak memerlukan pembelajaran ataupun kuliah. Syukurlah dengan kuliah-kuliah yang dianjurkan secara atas talian ni. Kalau saya fikir-fikir, tuan-tuan, kalau saya ngaji dulu, tuan-tuan ni kira syukur besar. Sebab nak ngaji mudah dah. Duduk kat rumah, pasang aircon, pasang kipas. Kalau kata di luar bulan Ramadan sambil minum, sambil makan, boleh ngaji dah. Kalau ikut saya ngaji dulu, tuan-tuan, ya Allah, memang berempat pulas lah dengan masanya lagi. Kalau kat Mesir tu, dengan musim sejuknya, kemudian nak pergi satu masjid nak mengaji tu, 2 transit. Maknanya dua kali naik kenderaan turun, baru sampai tempat tersebut. Kemudian sampai syekh pula tak ada. Tu. Dulu mana ada lagi WhatsApp ni, tuan-tuan. Ngaji duduk dalam tu, ya Allah. Dah lah letih, duduk cukup sejam, balik. Tunggu pula minggu depan. Jadi kalau fikir, tuan-tuan, ilmu yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita di zaman ni sangat mudah untuk diperolehi. Cumanya daripada kita pula lah. Daripada kita pula untuk kita belajar sungguh-sungguh. Yang muda-muda belajar sungguh-sungguh untuk jadi alim. Itu nasihat Ustaz lah pada semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu saja soalan yang ada. Baik, terima kasih Ustazah. Saya serahkan pada Ustazah lah. Sebelum saya akhiri majlis ni, saya nak kongsikan beberapa program lain yang dianjurkan oleh AQ Quran, AQ Worldwide. Okay. Okay. Ini program Ustaz Suhaimi. Yang seterusnya, kelas kanak-kanak Taranum dan kisah-kisah dalam Al-Quran ni akan diadakan selepas raya. Betul kan Ustaz? Selepas raya. Oleh Ustazah Ratu. Wallahu a'lam. Rasanya lah kot tengok tarikh tu ada 29 April kita raya, 22-24 kot Wow. Okey, betul lah tu. Ya, ini program lain lah yang boleh kita semua sertai selain daripada program Tadabbur Quran Ustaz Suhaimi. Dan jika siapa-siapa yang nak berikan sumbangan ikhlas untuk kos operasi dan sagu hati untuk program ni, insyaAllah. Jadi sampai situ saja majlis ilmu kita pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada kekurangan diri saya sendiri. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah.
وابتهل واخشع وانكسر واخضع واصطبر واركع